akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk tidak membuang masa, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkurun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Saya tengok dulu nama-nama dulu. Saya tu ada Bonda Nurmawati, waalaikumsalam. Kekanda Intan, waalaikumsalam. Bonda Nur Habizah, waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Doakan saya, doakan semualah. Semoga kita terus bermujahadah, belajar, beramal dengan ilmu yang kita belajar sampailah ke nafas yang terakhir. Okay? Dan kepada semualah, pada bonda-bonda yang sentiasa istiqamah, konsisten untuk sentiasa hadir ke majlis-majlis ilmu, sama ada secara on-site ataupun secara online. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, teruskan memberikan kita kekuatan, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita tak terpesong niat, dan juga semoga Allah Taala tetap memilih kita agar tidak melupakan jugalah tanggungjawab yang lain. Kadang-kadang saya minta maaf saya sebut salah satu yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab Talbis Iblis ni, bila kita terlalu bermujahadah dalam menuntut ilmu ni, kadang-kadang iblis ni dia datang melalaikan kita dengan soal-soal tanggungjawab yang lebih penting lagi. Tanggungjawab yang lebih penting pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita tanggungi. Jadi mereka-mereka tu pun jangan diabaikan. Okey, ini kita akan bincang topik pada hari inilah. Kita akan bincang topik tu pada hari ini. Okey, berkaitan dengan tanggungjawab yang Allah perintahkan kepada kita, kita kena laksanakan. Jangan kerana menuntut ilmu dan dakwah sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita. Okey. Baik, ala kulli hal, untuk hari ini kita akan bincang satu firman Allah. Dia bukan hadis tapi firman Allah. Dia sama macam hadis kursi, firman Allah, cuma dilafazkan daripada lidah Nabi. Tapi hari ini kita akan baca firman Allah, iaitu maknanya daripada Allah dan lafaznya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita nak bawa pada ayat-ayat yang kita akan sentuh pada hari ini, sukalah saya nak sampaikan kepada ibu-ibu, kita ni lebih kurang dalam 90 hari lagi nak bertemu Ramadan. Okay, 90 hari lagi nak bertemu Ramadan. Waktu yang sebenarnya sangat-sangat dekat. Okay, sangat-sangat dekat. Dan sebelum kita bertemu dengan tetamu yang paling istimewa setahun sekali ni, okay, Ramadan ni, sebenarnya kita akan bertemu dengan satu lagi tetamu yang sangat utama. Yang sama juga keutamaan dia, iaitu namanya Rejab. Okay, namanya Rejab. Okay, baik. Kita sekarang di penghujung Jamadil Awal. Kita akan masuk ke Jamadil Akhir dalam lebih kurang 30 hari, kemudian kita masuk Rejab. Sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan, kejayaan mahupun kegagalan Ramadan tu sebenarnya ditentukan pada Rejab. Okay? Kita berjaya ke pada Ramadan, kita gagal ke pada Ramadan, sebenarnya ditentukan pada Rejab. Okay. Sebab apa? Sebab Al-Imam Abu Bakar Al-Bahili dia menyebutkan Rejab ni dikenali sebagai bulan bercucuk tanam, Syahruz Zira'ah. Dia bulan bercucuk tanam. Manakala Sya'ban nanti itu adalah bulan kita menyiram tanaman. Manakala Ramadan dia adalah bulan kita menuai hasil tanaman.
Nanti saya akan detailkan pada ibu-ibu apa yang dimaksudkan sebagai bulan bercucuk tanam, bulan menyiram tanaman dan bulan kita menuai hasil tanaman. Okey. Ni 3 bulan ni. Jadi nak dapat kejayaan pada bulan Ramadan ditentukan pada bulan Rajab. Gagalnya Ramadan pun ditentukan oleh bulan Rajab. Sebab itu Rajab ni diletakkan salah satu sebagai bulan haram. Diletakkan sebagai salah satu daripada bulan haram. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya dalam agama kita, waktu ni, masa ni dia ada kelebihan. Waktu dan masa ni dia ada kelebihan. Semisal macam para ulama silam, antaranya Al-Imam Baihaqi, dia karang satu kitab iaitu namanya Fadailul Awqat, iaitu kitab kelebihan-kelebihan masa. Okay. Antara yang lain iaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia karang satu lagi kitab namanya kitab Lataif Ma'arif. Dia tulis daripada bulan Muharram sampailah bulan Zulhijjah. Setiap bulan itu dia bawa hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang keutamaan dan kelebihan pada setiap bulan. Muharram apa kelebihan dan keutamaannya, Rejab apa pula, Sya'ban nanti apa pula, Safar apa pula. Dia detail tuan-tuan. Sebab apa? Sebab amal yang kita lakukan ini, bila ada waktu-waktu yang tertentu, kadang-kadang amal tu sedikit tapi Allah memberikan gandaan yang lebih. Dan manusia yang memang smart, okay, dia tahu amalnya sedikit, ilmunya sedikit, tapi dia akan rebut waktu-waktu yang paling terbaik. Contohlah, mungkin ada bonda-bonda yang datang daripada Brunei. Lama saya tak jumpa bonda-bonda Brunei. Mana ya? Contohlah, kita pergi ke Malaysia. Daripada Malaysia nanti, kita nak beli tiket kan? Minta maaf. Daripada Brunei nak pergi ke Malaysia, kita nak beli tiket. Kita pun nak beli tiket, nak pergi ke Malaysia ni. Jadi, selalunya kalau kita betul-betul ada duit, tak apalah, kita boleh beli bila-bila maksa kan? Dah waktu-waktu akhir pun kita boleh beli lagi. Tapi bagi mereka yang mungkin duitnya ngam-ngam sahaja, tapi dia nak pergi berjalan, nak pergi ke Malaysia ke, nak pergi ke London ke, nak ke itu, nak ke ini, dia akan cari waktu-waktu yang sangat murah. Okay, waktu-waktu yang sangat murah untuk dia beli. Kebetulan ada waktu ni, ada jualan sale, diskaun, ada less. Satu seat ni sepatutnya harga 1,000 tapi dia bagi 50%. Kita beli 500 dapat tiket return Malaysia sampai Osaka, contohlah. Contoh. Orang yang bijak ni dia akan sentiasa rebut peluang tu. Sebab apa? Saya duit tak banyak tapi saya ada keinginan. Dia rajin, dia usahakan. Itu antaralah kita boleh nampak kan. Kita boleh dapat peluang-peluang seperti itu. Jadinya dalam ibadah macam tu juga. Dalam ibadah waktu macam tu juga. Kita tak ada amal yang banyak, kita tak ada ilmu yang banyak, tapi kalau kita manfaatkan ada waktu-waktu yang Allah khususkan, dan benda ni bukan rahsia dah, kita akan dapat kelebihan yang banyak. Okey. Kata Bonda Zaini, apa kitabnya? Pertama tadi kitab Fadailul Awqat. Fadailul Awqat. Al-Imam Baihaqi dia tulis kelebihan masa ataupun kelebihan waktu. Kalau Ibn Rajab, dia karang satu lagi kitab, namanya kitab Lataif Ma'arif. Hari ni ada yang terjemah, yang saya pernah jumpa terjemahan dia, Ensiklopedia Amalan Setahun. Okay, ini daripada Telaga Biru lah yang dah diterjemahkan, yang lain saya tak tahu. Okay, Ensiklopedia Amalan Setahun. Daripada Muharram sampailah ke Zulhijjah tu, dia dah bawa dah keutamaan, amal-amal yang dilakukan oleh para sahabat dan sebagainya. Ini. Okey, jadinya kita nak masuk kepada Rejab. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rejab ni nanti ibu-ibu boleh share lah kan, gambar buku kalau ibu-ibu jumpa kat Shopee tu kan. Share lah nanti, ibu-ibu ada group kan. Share lah dalam group-group asal dia. Okey, baik. Rejab ni, Rejab ni dia adalah sebahagian daripada bulan haram. Rejab ni dia sebahagian daripada bulan haram. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu, kelebihan bulan ni sebenarnya Allah dah susun sangat terbaik. Dan bulan-bulan ni dia boleh jadi madrasah kepada kita. Tengok bulan-bulan haram dalam Islam ni ada 4. Kita pernah sentuh dah sebelum ni. Ada 4. Kita ada Muharram dan kemudian dia terhimpit kepada 3 bulan yang lain. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Rejab,
Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan haram. Bulan haram ni artinya bulan yang mulia, bulan yang agung. Dia sama maksud dengan tanah haram. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata apa? Maksud bulan haram ni sama dengan tanah haram. Kalau dia melakukan amal soleh di bulan haram, Allah akan gandakan pahala dia. Dan kalau dia buat maksiat dalam bulan haram, Allah juga akan gandakan tetapi azab dia. Okay. Kita pergi tanah haram macam tu kan, kita beribadah di tanah haram, Allah tambahkan lagi pahala kita. Tapi dia kena ingat, kita buat maksiat di tanah haram, Allah juga akan tambah azab dia. Okay. Jadi tanah haram terikat dengan tempat, tapi bulan haram terikat dengan waktu. Mana yang lebih besar? Sudah tentulah bulan haram. Sebab tanah haram terikat dengan tempat. Kita keluar daripada tempat tu dah tak terikat dengan kelebihan ataupun undang-undang dia. Tapi kalau bulan haram, kita pergilah mana-mana, selagi mana kita tak keluar daripada bulan tu, kita duduk di bawah undang-undang dalam bulan tu. Banyak benda kita tak boleh buat. Okay. Itu kelebihan bulan haram. Allah tambahkan pahala, gandakan pahala, dan juga Allah akan gandakan azab kalau dia bermaksiat. Okey. Baik, asbab kerana bulan Rajab itu adalah bulan haram, maka Al-Imam Abu Bakar Al-Bahili seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Bulan Rajab itu adalah bulan bercucuk tanam. Sebab secara kita tak sedar, sebenarnya Rajab itu adalah bulan paksaan. Dia adalah starting point, permulaan kepada Ramadan. Sebab apa? Rajab bulan haram. Kita suka ke tak suka, rasa terpaksa ke tak terpaksa, kita memang kena beribadah pada bulan Rajab. Sebab siapa yang beribadah, Allah tambah pahala. Siapa buat maksiat, Allah tambah azab. Nampak tak? Suka tak suka kena buat. Jadi, ambillah kesempatan pada bulan Rajab itu adalah susun jadual kita. Kita target, Ramadan tahun ni saya nak solat 5 waktu, awal waktu berjemaah contohlah. Dia kena bermula pada bulan Rajab. Sepanjang Ramadan ni, satu hari saya nak khatam 1 juzuk contoh. Bukan khatam Quran, saya nak habis 1 juzuk, satu hari 1 juzuk. Dia kena bermula daripada bulan Rajab. Saya nak usahakan sepanjang Ramadan ni, setiap malam saya mesti bangun tahajud. Walaupun saya mampu hanya 2 rakaat, dia mesti bermula daripada Rajab. Sebab Rajab tu kita buat, kita dapat pahala. Bahkan Allah tambah lagi pahala. Dan kita kena anggap itu adalah bulan bercucuk tanam. Tanah tu kosong, kita baru start. Baru start susun jadual kita. Macam kita puasa 1 Ramadan, kita ready ke tak ready, masuk 1 Ramadan kita kena paksa diri kita. Malam tu kena tarawih, esok pagi kena bangun sahur, esok kena puasa sampai waktu berbuka. Kita kena start kan. Sehari rasa perit, 2 hari rasa perit, hari ketiga rasa perit, hari keempat dah mula steady dah. Usaha yang pada 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan tu sebenarnya latihannya adalah pada bulan Rajab, bukan pada awal Ramadan. Okay? Dia kena start daripada awal Rajab. Okey, ibu-ibu boleh dapat? Boleh Okay? Ustaz, boleh. Boleh Okay, jadinya okey, baik. Terima kasih. Okey, jadinya Rajab itu adalah bulan kita latih diri kita untuk melakukan amal soleh, dan kita susun jadual kita. Daripada bangkit tidur sampailah kita tidur semula, kita dah susun dah. Dan itulah yang kita akan jadikan rutin sampailah ke bulan Ramadan. Okey, kita nak jadikan itu rutin sampailah ke bulan Ramadan. Jadi Rajab tu kita dah bermula. Okey, saya tanya pada ibu-ibu, bila jatuhnya 1 Rajab? Siapa boleh jawab tolong? Bila jatuhnya 1 Rajab? Cepat, siapa nak try ni? 1 Rajab bila? 1 Rajab. 1 Rajab. Okey, jawapannya adalah 1 Rajab insya-Allah dia akan jatuh lebih kurang pada 20 ataupun 21 Januari 2023. Okey, kalau tak silap saya lah.
Bulan 23 okey, 23 Januari 2022. Hari ni 23 Disember. Okey, jadinya kita ada tempoh 30 bulan, iaitu kita dah nak masuk Jamadil Akhir dah, ada sebulan lagi Jamadil Akhir ni. Lepas ni kita dah kena get ready untuk bermulanya Rejab. Okey, masuk bulan haram ni, bulan yang Allah limpahkan kasih sayang dia. Okey, bulan yang Allah Ta'ala limpahkan kasih sayang dia. Jadi bulan tu kita kena buat, sebab kita percaya kalau saya sedekah, saya buat kebaikan, Allah tambah pahala. Tapi kalau saya bermaksiat, Allah tambah azab. Sebab itu para ulama dahulu, bahkan pada zaman Nabi SAW, orang Arab sendiri pun, bulan Rejab dipanggil sebagai Syahrul Asam. Dia kata, Syahrul Asam. Dia adalah bulan pekak dan tuli. Bulan pekak dan tuli. Dia panggil Syahrul Asam. Bulan pekak dan tuli. Sebab apa? Pada bulan itu, mereka berhenti daripada bergaduh, bertelingkah, maki hamun dan buat apa-apa maksiat. Dia tutup dah. Dah tak ada cerita-cerita tu dah. Tak ada dah. Dan pada bulan itu, mereka mula membaca Al-Quran. Tapi zaman dahulu, Rejab tu mereka dah tutup kedai dah. Kedai-kedai perniagaan tu dia dah start tutup dah. Sebab apa? Sebab dia nak mulakan momentum daripada Rejab tu nak sampai kepada Ramadan. Okey. Macam kita lah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita nak sambut Syawal, kita start pasang lagu raya tu berapa bulan? Kita akan start biasanya pada 15 Ramadan. Tujuan apa? Sebab kita nak suasana tu. Jadi kita membina momentum tu awal lagi. Kalau satu Syawal baru nak beli baju raya, tak seronok, kita tak rasa. Jadi dia kena awal. Macam itulah Nabi ajar kita, dan sejarah Islam pun mengajar kita. Daripada Ramadan tu, dia bukan pada satu Ramadan tu baru start. Tak, dia sebenarnya start daripada bulan Rejab. Sebab itu Allah letakkan Rejab itu sebagai bulan haram. Sebab kamu suka ke tidak, kamu kena buat ibadah. Dan kamu kena tinggalkan maksiat. Dan Allah berikan lagi sikit ganjaran. Kamu buat ibadah, tambah pahala. Dan kamu buat maksiat, aku tambahkan azab. Dia seolah-olahnya satu galakan, dalam masa yang sama adanya ancaman. Allah galak beribadah ni sebab Allah beri ganjaran besar. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga memberikan ancaman. Okey, Allah Ta'ala juga memberikan ancaman. Hari ni bukan 96 hari kan? Hari ni 90 hari. Betul tak? 90 hari lebih kurang. Kalau ikutkanlah 90 hari lagi nak menuju kepada Ramadan. Bukan 90 hari, lebih kurang lah Okey, baik. Ni waktu ni kira 90 hari 3 bulan lah. Sebab kita dah Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Nanti nak masuk Ramadan. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kalau kita beribadah, contohnya kita baca Quran. Kalau kita start nak baca Quran, saya nak satu hari satu juzuk, satu hari setengah juzuk. Hari ni semangat baca. Selalunya esok semangat tak? Esok tak semangat. Selalunya lah. Kalau saya tak semangat. Orang lain mungkin semangat. Okey. Jadinya benda tu dia berlaku latihan tu pada bulan Rejab. Jadi kita sentiasa perbaiki, perelokkan ibadah-ibadah kita. Itulah bulan kita bercucuk tanam. Kita latih. 30 hari itu training kita. Nanti masuk Sya'ban, itu adalah bulan untuk kita menyiram tanaman. Maksudnya rutin tu dah ada dah. Kita dah tahu dah. Lepas bangun tidur kita nak buat apa. Pagi nanti buat apa. Petang nanti buat apa. Malam nanti buat apa. Jadual kita dah susun dah. Bacaan Quran kita dah konsisten dah. Solat qiyam kita dah konsisten dah. Sedekah kita dah konsisten dah. Mulut-mulut kita dah tak cerita dah benda bukan ni. Kita dah konsisten. Cumanya masuk pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban nanti, itu adalah bulan kita polish amal kita ni supaya jadi lebih baik. Dia bukan waktu yang kita baru nak terkial-kial, saya nak cuba-cubalah, saya nak cuba-cuba. Dia bukan lagi bulan tu. Dia adalah bulan yang kita dah bergerak dah buat dah. Tinggal kita nak perbaiki dan nak sempurnakan lagi ibadah tu menjadi lebih sempurna. Itu bulan menyiram tanaman. Tanaman dah ada dah. Tinggal nak siram bagi besar je. Jadi Sya'ban dia seperti itu. Dan momentum Sya'ban ni, kalau kita bayangkan pada bulan Ramadan yang selalu kita buat, momentum Sya'ban tu adalah seperti momentum kita berpuasa pada 20 Ramadan. Biasa tak ibu-ibu? Satu Ramadan kita puasa susah ke tidak? Susah sikit lah kan. Walaupun kita dah biasa puasa, tapi kita rasa penat juga. Kita nak susun semua jadual ni.
anak sekolah lah, nak masak, macam-macam kita nak uruskan. Tapi kalau kita pergi bazar Ramadan, satu Ramadan, macam mana kita punya pulang tu? Pulangnya kita ke rumah tu ni, tangan ni penuh ni, semua benda nak beli. Air nak beli, tu nak beli roti john, beli martabak, beli ni. Kan? Biasanya macam itulah. Satu Ramadan ni kan, satu Ramadan, semua orang baru nak start puasa. Tapi kalau kita start, kalau kita puasa 20 Ramadan, macam mana keadaan kita? Kita berbuka pun dah mula ala kadar. Betul tak? Kita buka dah mula ala kadar. Okay? Kita akan bermula sekadar-kadarnya lah. Makan pun dah tak banyak. Kan? Ibadah pun dah tak rasa berat. Kita mula rasa selesa dah dengan suasana Ramadan tu. Dah rasa selesa dah. Kita dah relax, betul? Kita dah relax. Satu Ramadan penuh meja kan? Bonda suaya kan? 20 Ramadan meja tak penuh dah. Bahkan kita tengok menu pun, saya tak makan juga, makan sikit-sikit. Dia dah kurang dah start kurang. Sebenarnya momentum pada 20 Ramadan tu, dia berlaku pada bulan Syaban. Momentum tu. Biasa tak kita tengok? 20 Ramadan tu kita dah rasa semangat dah. Tapi tiba-tiba raya, alah baru nak masuk gear dah raya dah. Baru nak masuk gear dah raya dah. Kita rasa macam, alamak dia macam spoil lah. Potong kita punya semangat tu. Sebab raya kan, datang raya makan balik, dah jumpa orang, jumpa saudara marah, habis balik. Tapi sebenarnya, benda tu adalah pada bulan Syaban. Kita tengah polish ni, kita dah mula rasa sedap. Badan kita dah selesa, perut kita dah selesa dah ringan dah. Ibadah tu dah berjalan dah. Kita nak tingkatkan lagi. Dan masa tu, kita akan jadi terlalu excited untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab kita dah dapat momentum. Sebab itu kita kena start pada bulan Rejab. Saya mudah kira macam ni ibu-ibu. Jangan kira 89 hari. Tadi saya tengok bonda tulis kata 89 hari. Kita letaklah kita ada 30 hari lagi nak jumpa Rejab. Anggaplah Ramadan tu nanti pada bulan Rejab ni. Okay, kita dah start dah puasa. Sebab itu Nabi SAW, dari riwayat Anas bin Malik, riwayat Usamah bin Zaid, dia kata apa? Nabi SAW berpuasa Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Maksudnya apa? Setiap bulan Nabi puasa Isnin Khamis. Setiap bulan Nabi akan puasa 3 hari putih. Betul tak? 3 hari putih. Isnin Khamis puasa, hari putih pun Nabi puasa. Okay, hari putih 13, 14, 15. Itu yang Nabi biasa buat hari-hari lain. Kita lebih kurang boleh kira Isnin Khamis Nabi dapat 8 hari. Campur dengan hari putih Nabi dapat 11 hari. Tapi masuk Sya'ban Nabi puasa lebih lagi. Maksudnya boleh jadi 15 hari ke atas. Okay. Banyak lagi Nabi puasa. Kenapa Nabi puasa pada bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan yang lain? Satu, sebagai persediaan. Yang kedua, sebab nak membina suasana tu. Okay, nak membina suasana. Kita pun boleh buat dalam suasana keluarga kita. Kalau ibu-ibu ni AJK Masjid Surau dah boleh buat dah. Masuk Rejab nanti, ajak AJK, jom kita buat iftar Rejab. Isnin Khamis kita buat. Hari putih kita buat, berbuka puasa. Sebab apa? Kita nak suasana tu. Tadarus Al-Quran tu dah boleh start dah. Kalau tidak rushing Ramadan baru nak baca semua nak. Kita dah start dah. Kumpulan-kumpulan tu dah mula di-create pada bulan Rejab. Kita nak dapat ni. Percayalah ibu-ibu, kita akan menikmati Ramadan tu 3 bulan dan kita akan rasa puas sungguh ibadah kita. Tapi kalau hanya fokus Ramadan je, kejap sangat, saya tak tahu nak buat apa. Kita baru nak start dia. Sebab nanti bulan 1 ni, anak-anak sekolah, start sekolah. Nanti cuti raya Cina pula. Dah cuti raya Cina nanti, tiba-tiba cuti sekolah kan. Sebab kita punya awal tahun persekolahan tu dia start bulan 3. Masa kita sibuk nak puasa tu, masa tu kita. Jadi, kita nak membina suasana tu. Supaya kita tak nak ada tegur apa, kita nak rasa nikmati ibadah tu. Kita tak tahu kita punya umur sempat ke tidak. Tapi kita nak melaksanakan ibadah tu lebih baik. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama silam. Okay? Jadi, ibu-ibu dah nampak dah. Rejab adalah bulan yang kita latih diri kita. Yang rasa tak biasa, mula nak belajar biasa-biasa kan. Okay. Tapi bulan Sya'ban, dia adalah bulan dia mula latih diri dia untuk jadikan ibadah yang dia dah plan tu lebih baik. Okay. Quran dah baca banyak dah. Solat malam pun dah sentiasa bangun dah. Okay. Solat-solat fardu dah sentiasa terjaga dan
dilengkapi, disempurnakan pula adanya solat-solat sunat rawatib, zikir-zikirnya sekian. Semua dia dah mula jaga dah. Tinggal nak polish lagi, nak bagi polish lagi. Dan sebagainya lah. Okey. Itu pada bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, dia adalah bulan kita menikmati ibadah. Bulan kita menikmati ibadah. Dia bukan satu Ramadan tu baru start nak warm up, tak ada dah. Dia bukan baru start nak jogging, tak ada dah. Satu Ramadan tu pecut terus. Satu Ramadan tu pecut dah. Sebab kita dah tuai hasil. Sebab itu dipanggil bulan menuai hasil. Bukanlah bulan tu baru nak cucuk tanam, bulan tu baru nak siram, bulan tu baru nak tuai hasil, tak dapat. Okay, kita mungkin lulus tapi kita tak berjaya seperti mana nak dipakaikan dengan taqwa. La'allakum tattaqun. Okay, boleh dapat ibu-ibu? Okay, jadinya Ramadan ni kita kena tuai hasil. Kita dah menikmati ibadah. Saya pernah jumpa ada seorang ni ibu-ibu. Saya ada satu kuliah ni, lama dah saya kuliah. Daripada saya anak dua, anak satu kot. Saya kuliah ni lama dah. Okay, Alhamdulillah. Bunda Maimunah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Kita selalu hiaskan rumah kita dengan Syawal kan. Cuba kita tukar tahun ni, kita hias rumah kita untuk sambut Ramadan. Okay. Ibu-ibu kan suka Google, internet kan, Pinterest tu. Tengoklah decoration Ramadan. Tengok luar negara buat macam mana. Kita nak suasana tu dalam rumah tangga kita. Anak-anak dah mula start baca Quran. Kita kejar-kejar khatam. Kalau tak dapat anak-anak, kita dengan pasangan kita. Abang dah khatam berapa juzuk dah, saya berapa. Kita buat. Mula cari Quran kan. Macam kita cari baju raya, kuih raya. Walaupun tak makan pun tapi nak ada suasana tu. Kita sendiri yang create kan. Macam itulah dengan Ramadan kita. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya ni ada mengajar dekat satu masjid di Shah Alam ni. Saya jumpa ada seorang ni, dia ni muda lagi. Tak silap saya sekitar 40-an rumah. Umur dia 40-an. Maksudnya orang masih lagi bekerja lah. Tapi setiap kali saya kuliah, dulu saya ada kuliah subuh kat situ. Kemudian dah tukar ke kuliah maghrib. Dia ni sentiasa ada, tak pernah tak ada. Sentiasa ada dan tak pernah tak ada. Saya rasa memang admire pada dia ni. Dia tu baguslah sebab sentiasa solat jamaah ni dia ada, konsisten. Bahkan saya pernah singgah masjid tu waktu asar. Waktu asar saya daripada Shah Alam, saya nak solat, saya singgah situ. Solat jamaah asar dekat situ. Dia ada. Saya tak nak cerita masjid mana nanti ada yang pergi cari kan. Tapi nak cerita pengalaman lah. Okay, pengalaman. Saya jumpa dia ni, saya tanya, abang kerja apa? Dia kata, saya ni kerja MRT. Kerja MRT bagai admin lah. Okay. Balik kerja pukul apa bang? Dia kata macam biasalah, 5.30. Saya balik kerja 5.30. Oh, 5.30. Sempat bang sembahyang maghrib? Dia kata sempat. Memang sempat. Dia memang sharp. Habis 5.30 terus balik. Okay. Dia kata, kita disiplin macam tu lah. Jangan drag lah kan. Sebab kita on time. Kalau kita ambil kerja lebih masa ni, bagi dia lah, dia kata, selalunya tak berdisiplin lah. Sebab waktu peruntukan kerja tu kerja kan. Jangan kita buat benda-benda lain sampai ni. Tapi dia nak cerita apa? Dia kata, saya ni solat jamaah ni, ini yang mampu saya buat. Sebab saya amal tak banyak, ilmu tak banyak. Yang saya boleh buat solat jamaah. Saya pastikan saya sentiasa solat jamaah daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak saya akan solat jamaah. Dan saya tak nafikan. Saya dah mengajar situ hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Dan saya jadi saksi, memang dia tak pernah tinggal jamaah. Sebab setiap kali saya datang, memang dia ada. Sebulan saya kuliah dekat situ 3 kali. Dan setiap kali saya ceramah, mesti dia ada. Mesti. Itu saya boleh cakap, dia memang adalah orang yang sentiasa jaga jamaah. Bahkan di tempat saya duduk ni, di Ijuk ni, pakcik ni dah meninggal dunia dah. Pakcik ni terkenal sebagai jemaah soft awal. Terkenal sebagai jemaah soft paling awal. Dia duduk depan sekali. Memang dia akan duduk dan dia ada tempat dia. Dan dia tak pernah tinggal solat jamaah. Orang macam ni kita kena nampak, dia ni sampai satu tahap kita kata tak susah ke kan nak jaga jamaah. Dia kata saya kalau tak solat jamaah, saya susah hati. Bukan solat tu susah. Kalau saya tak solat jamaah, saya susah hati. Nampak tak? Itu beza tuan-tuan. Beza kita ni dengan orang yang betul-betul jaga jamaah. Kita hari ni nak solat, kita rasa susah. Tapi ada orang, dia tak solat, dia rasa susah hati.
Okay. Jadi Ramadan tu nanti dia adalah waktu kita dah nikmati ibadah. Quran kita baca dah rasa nikmat. Sedekah yang kita buat dah rasa nikmat. Kita masak-masak untuk keluarga, sahur ke berbuka kita dah rasa nikmat. Kita berpuasa dah rasa nikmat. Amal soleh kita buat dah rasa nikmat. Dia bukan lagi bulan yang kita cuba-cuba, bulan yang kita latih-latih untuk beramal soleh. Okay. Jadi benda tu dia bermula daripada sekarang lah. Latihan, doa, minta pada Allah supaya Allah beri kita ni betul-betul kekuatan, betul-betul kesihatan. Tapi nak tak nak memang kita kena plan, well plan dengan apa yang kita nak rancang di dalam bulan Ramadan. Okey, boleh Okey, ini antaralah latihan-latihan. Kita dah 50. Okey, ni saya sebut ni secara umum je kan. Kalau saya detailkan amal-amal tu nanti insya-Allah kita jumpa kesempatan akan datang. Saya share pula apa amal yang ibu kena buat start daripada Rejab, masuk Syaban, masuk Ramadan. Okey, itu nanti kita bincang. Okey, sekarang ni ibu-ibu buatlah apa-apa yang ibu-ibu target. Saya Ramadan ni saya nak target juzuk khatam ke tak khatam ke, qiyamul sepanjang malam ke, puasa macam ni ke, macam tu macam ni ke, buat start daripada Rejab. Okay. Kalau sekarang ni lebih baik. Okay. Rejab nanti dah mula biasakan diri kita kan. Okay. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Cuba tengok Kita Rejab bulan haram. Kita dah latih dah. Masuk Syaban kita dah polish amal kita. Masuk Ramadan kita pecut. Masuk Syawal, okay, raya tu sebenarnya sehari je kan. Raya tu sehari je. Okay. Masuk Syaban, masuk Syawal, raya tu sehari je. Tapi tak apalah, kita raya 30 hari. Syawal tu sebenarnya adalah bulan yang kita ni teruskan lagi ibadah kita. Sebab kita dah latih 3 bulan dah ni. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan dah. Jadi, Syawal itu adalah bulan yang kita, okay, kan kita selalu sebut, Ramadan ni bulan takwa. Takwa tu apa? Kita jaga hubungan dengan Allah dan kita jaga hubungan dengan manusia. 3 bulan kita jaga hubungan dengan Allah. Dengan ibadah-ibadah kita. Syawal itu adalah jaga hubungan kita dengan manusia. Kalau berbalah, Syawal itulah kita nak minta maaf. Kalau sebelum tu, bulan yang lain-lain tu, kita ada masalah dengan orang lain. Syawal itulah untuk kita berdamai. Minta maaf, memaafkan apa-apa saja. Itu bulan dia, Syawal tu. Okay. Tapi ibadah berterusan tak? Berterusan. Sebab hari raya ni, tak dikira hari raya, melainkan kita ni sujud dan beribadah pada Allah. Kalau kita hanya sambut raya tanpa sujud pada Allah, tak kira raya. Sebab apa? Biasa kita jumpa kan. Orang yang solat awal waktu, masuk Syawal, dia dah mula solat luar waktu ataupun hujung waktu. Sebab apa? Saya nak raikan tetamu lah, saya nak itulah, saya nak pergi beraya lah. Kita tak nak macam tu. Syawal tu adalah bulan yang kita kena sambut mengikut apa yang Allah perintahkan. Okay? Sebab biasa kita jumpa, kalau yang baru solat, Syawal dia tinggalkan solat. Kalau Syawal tu dia ni baru nak masuk masjid, Ramadan baru masuk masjid, Syawal tu dah tinggalkan masjid. Sebab orang masjid pun masuk Syawal je tak ada dah. Saya tak nafikan ibu-ibu, saya balik kampung mak saya di Melaka. Bilal tu malam raya dah tak azan dah. Malam raya tu lepas syak tu tak azan dah. Mana sebab anak-anak balik kampung, jadi Bilal tak pergi masjid. Bilal solat dekat rumah dengan keluarga dia. Dah sudah macam tu pula. Okey. Jadi kita nak Syawal adalah bulan betul bakal lemang lah dia dah sibuk lah. Dia jadi tak tu. Jadi kita nak Syawal tu kita konsisten. Lepas Syawal kita masuk Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berikut tu bulan haram lagi sekali. Allah train kita lagi sekali. Kamu buat amal soleh, aku tambah amal, aku tambah pahala. Kamu buat maksiat, aku tambah lagi azab. 3 bulan lagi. Kalau ibu-ibu kira apa? Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kita ada 7 bulan latihan. 7 bulan latihan. Berbaki berapa bulan lagi? Berbaki. Kita ada baki lebih kurang dalam 5 bulan. Betul? Kita ada baki dalam lebih kurang 5 bulan. Kalau 7 bulan training, yang tinggal 5 bulan, rasa-rasa macam mana? Sepatutnya 5 bulan tu bukan sesuatu yang payah untuk beramal soleh. Sebab kita dah jadi kelaziman 7 bulan beribadah. 7 bulan. 5 bulan yang berikut tu bukan satu kepayahan lah. Okay? 5 bulan berikut tu bukan satu benda yang payah lah. Sebab kita hanya meneruskan amal-amal yang kita lakukan. Okay? Amal-amal yang kita
kita lakukan. Okey, ini 7 bulan sebagai latihan. Dalam tempoh setahun, 7 bulan sebenarnya latihan yang Allah Ta'ala latih kita untuk beramal soleh. Sebab itu bila keluar je daripada Ramadan, sepatutnya kita jadi lebih baik. Keluar jadi lebih baik. Keluar jadi lebih baik. Bayangkan kita dah berpuasa berpuluh tahun. Sepatutnya makin baik, makin baik, makin baik kan. Bukan makin mengumpat, mungkin makin berhasad dengki, makin kita bermusuh, makin susah nak memaafkan. Bukan. Sepatutnya makin baik, makin bersih hati kita, makin jernih hati kita. Sebab apa yang Allah tetapkan ni, inilah kebaikan-kebaikan. Sebab itulah penting ibu-ibu ada ilmu dan para ulama kita bercerita tentang, menulis kitab berkaitan tentang kelebihan-kelebihan masa ni, kelebihan-kelebihan waktu ni. Sebab supaya kita sentiasa cakna dengan perubahan waktu dan rebut peluang-peluang keistimewaan yang Allah khususkan pada waktu-waktu yang tertentu. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa baki sikit gini. Tak apa, kita masuk sikit bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Saya share pada ibu-ibu. Sekejap. Okey. Kalau ibu-ibu buka Quran, ibu-ibu tengok ayat yang ke-17. Saya nak highlight sebenarnya ayat 21 ni. Tapi saya nak tunjuk sikit je. Okay. Ayat yang kita nak bincang ni, ibu-ibu tengok. Ini ayat-ayat Quran ni berkaitan tentang nikmat syurga. Ini adalah ayat Quran nikmat syurga. Tapi sebenarnya di sini adalah clue yang Allah Ta'ala... Muka surat berapa tu Ustaz? Maaf. Okey. Ini saya tak tengok Quran ni. Okey. Surah At-Tur ni kalau ibu tengok, dia surah 52 ayat 17. Alamak, surah apa saya tak ada Quran. Tak ada, sekejap. Ada ni je. Okey, saya buka Quran. Surah At-Tur. Okay. Ibu-ibu buka muka surat 524. Muka surat 524. 524. Okay, muka surat 524. Dapat? Okay, tengok ayat 17. Okey, dapat. Okey, dapat. Okey, Bonda Cik Noreha. Okey, tengok ayat 17 Allah kata innal muttaqin fi jannatin wa na'im, kata Allah. Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam syurga dan dinikmati dengan kesenangan yang melimpah ruahlah. Allah beri dia kesenangan, kenikmatan. Kemudian Allah kata apa? Fakihina bima atahum rabbuhum. Allah sebut nikmat pertama dalam syurga, Allah berikan nikmat fakihin, nikmat kesenangan dan nikmat kegembiraan. Allah guna perkataan fakihah. Fakihah ni adalah kegembiraan, kesenangan, kerehatan, itu dia. Nikmat paling awal dalam syurga adalah nikmat berehat. Saya pernah sebut dulu dah. Sebab penghuni syurga di dunia adalah orang yang bekerja keras melakukan amal soleh. Orang lain tidur, dia bangun tahajud. Orang lain main WhatsApp, main Facebook, dia baca Quran. Orang lain pergi London, dia pergi umrah. Kan? Orang lain menabung buat decoration rumah, dia simpan duit dia banyakkan bersedekah. Contohlah. Okay. Kita memang susah dekat dunia ni. Sebab orang mukmin dekat dunia, orang bekerja keras. Orang bekerja kuat untuk melakukan ketaatan. Sebab dia akan berehat di dalam syurga Allah. Okay, kita nak nampak kan, satu kita nak nampak nikmat yang Allah sediakan, satu lagi kita tengok Allah bagi clue sebenarnya. Sifat penghuni syurga ni dekat dunia. Okay, jadi Allah sebut, pertama Allah bagi dia nikmat kerehatan. Kedua, Allah kata apa? Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Allah beri dia kesenangan dan Allah Ta'ala peliharakan dia, beri jaminan dia supaya terselamat daripada azab neraka. Okey. Sebenarnya ayat 18 tu dia adalah kenikmatan pada diri dia.
Saya bagi contoh macam ni ibu-ibu. Ibu-ibu seronok tak? Kalau kita ambil satu peperiksaan lah, kita ambil PhD ibu-ibu. Kita tengok PhD ni susah, 4 tahun. Saya kena survive. Saya diuji dengan kesihatan, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan harta, dengan tempat kerja, macam-macam. Sebabkan PhD sangat susah, kita cakap apa? Saya ni kalau lulus pun okey dah. Betul tak? Kan kita sampai satu tahap. Saya bukan nak cemerlang, saya lulus pun okey dah. Lulus pun okey dah. Macam itulah manusia menempuh kehidupan hari akhirat tu dengan yaumul mahsyar, dengan mizan, dengan titian sirat, dengan itu, dengan ini. Dia kata apa? Kalau saya lepas daripada neraka pun okey dah. Tapi Allah kata apa? Aku jaga kamu tak sekadar jaga daripada neraka, bahkan aku masuk dalam syurga bagi nikmat. Maksudnya nikmat tu lebih lagi. Sebab kalau dapat lulus pun okey, kalau saya cemerlang, oh lagi okey lah. Macam tu. Sekarang ni bukan selamat daripada neraka je, bahkan masuk syurga dapat nikmat yang terlalu banyak. Sangat-sangat okey lah. Sangat-sangat okey. Okay. Jadi Allah sebutkan ni nikmat. Dan dia sebenarnya adalah satu jaminan. Sebagai contoh macam ni. Kita masuk simpan duit, kita jadi depositor dekat bank kan. Jadi depositor, masuk duit. Masuk duit, simpan duit dekat bank 10,000. Kita rasa-rasa bank ni akan bankrupt ke tidak? Rasa-rasa lah. Rasa-rasa bank ni akan bankrupt ke tidak? Sudah tentu kita kata bank. Rasa jugalah nak bankrupt tu. Macam mana? Rasa nak bankrupt juga. Nak bankrupt juga. Bank pun bankrupt lah. Okay. Sebab bank ni adalah institusi perniagaan juga Dia bukan welfare, dia perniagaan. Okay. Bank kalau bankrupt, jadi bank buat satu organisasi dipanggil sebagai PIDM. Ibu pernah dengar PIDM? PIDM ni Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Kalaulah bank bankrupt, kita dah simpan duit 10,000, 100,000, 200,000, bankrupt, misal bankrupt, duit kita dijamin akan dipulangkan semula tanpa kurang walaupun sesen. Kita rasa jadi macam mana? Kita rasa sangat-sangat terjamin. Jadi Allah Ta'ala nak bagi contoh macam itulah. Ni kamu yakin semua ni, kamu dapat nikmat dan kamu selamat daripada neraka. Jadi ayat 18 ini adalah bercerita tentang nikmat individu. Ni nikmat individu ni, kita dapat nikmat. Okay, kita dapat nikmat ni secara individu. Kita dapat kegembiraan, kerehatan, senang. Keperluan kita dapat. Kemudian kita dapat jaminan terhindar daripada benda-benda bahaya, benda-benda mudarat. Tak ada. Kamu beli rumah, kalau rumah terbakar pun, kamu dapat rumah sebiji lagi. Kamu beli, kita dijaminlah kita punya kenikmatan tu takkan terusik, takkan terganggu. Itu pertama Allah jamin. Kedua, Allah kata apa? Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makanlah dan minumlah hani dengan kenikmatan seperti mana yang kamu telah lakukan. Okey. Ibu-ibu kalau perhatikan ayat ni, dia sebenarnya macam ada satu kesilapan, hanya tak silap. Itu adalah mukjizat. Contoh ayat 18 Allah sebut dengan kata ganti nama ketiga. Allah kata mereka. Cuba perhatikan. Allah kata apa? Atahum rabbuhum. Allah telah berikan mereka. Kemudian Allah kata apa? Wa waqahum. Allah telah memelihara mereka. Hum tu adalah mereka. Kata ganti nama ketiga. Tapi pada ayat 19 Allah kata apa? Kulu, kamu, kata ganti kedua. Allah sebut pada kita, kamu makan. Washrabu, kamu minum. Hani'a, dengan penuh kenikmatan. Ayat 19 ni dia merujuk kepada nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir iaitu kita dapat makan dan minum senikmat-nikmatnya. Makanan syurga, minuman syurga melampaulah kenikmatan dia. Kenikmatan yang tak boleh diceritakan lah. Terlalu hebat. Itu nikmat zahir, dapat makan macam-macam. Nikmat batin dia, tengok Allah Ta'ala kata kulu washrabu, kamu makan dan kamu minum. Apa nikmat dia? Iaitu kita ni bercakap dengan Allah secara langsung. Allah pelawa kita rupanya. Allah pelawa kita. Silakan makan, silakan minum. Kita rasa puas sebab kita bukan sekadar melihat dengan Allah, bahkan bercakap dengan Allah secara langsung di dalam syurga. Apa lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah
sudah tentulah itulah nikmat yang paling tertinggi. Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita dan kita dapat nikmat zahir dan nikmat batin. Saya selalu bagi contoh ibu-ibu. Kalau kita pergi kenduri kahwin, okay, kita pergi kenduri kahwin. Kenduri kahwin yang mana yang paling best? Minta maaf. Kalau kita pergi kenduri kahwin, tak tahulah kalau ibu-ibu sekarang macam mana. Tapi kalau ibu-ibu dulu, mak saya sendiri, kalau pergi kenduri kahwin, dia kata kita kena tengok pengantin. Tengok pengantin. Dah tengok pengantin, dia kata nak tengok bilik pengantin pula. Kalau saya lah sebagai lelaki. Yolah zaman dulu sini pun gitu juga Kelantan. Kan? Lah ni pun gitu juga, lah ni pun. Kan? Okay, sekarang ni mau macam tu juga. Kenapa kita tak boleh datang, jumpa dengan bapa pengantin, okay, kita makan-makan, kita bagi dia hadiah, kita dapat hadiah, baliklah. Tak jumpa pengantin pun tak apa. Komplit ke tak komplit? Kita, okay. Dulu macam tu, sekarang tidak. Tapi ada negeri dia rasa masih lagi ada suasana tu kan, nak tengok pengantin, nak tengok bilik pengantin kan. Cuma hari ni mungkin tak start macam dululah. Tapi saya memudahkan, kita ada perasaan macam tu. Kenapa? Jangan kata pengantin lah. Kita datang, kita mesti nak jumpa bapa pengantin. Sebab kita ni datang bertamu dan kalau boleh kita nak jumpa dengan tuan rumah. Okay, kita nak jumpa dengan tuan rumah. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat 19 ni, Allah Ta'ala ni akan bertemu dengan penghuni-penghuni syurga dan itu adalah kenikmatan yang paling besar sekali. Kita dah dapat nikmat ni, tapi tak puas. Sebab apa? Saya tak jumpa lagi pemilik syurga ni siapa. Sekali Allah Ta'ala jumpa, Allah cakap dengan kita, kamu makanlah, kamu minumlah. Nikmat zahir, makan minum dapat, nikmat batin pun dapat. Puas. Puas hati sebab dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Okey. Ayat 18-19, ini adalah nikmat personal ini. Nikmat personal. Okey. Keperluan-keperluan kita dapat. Keperluan rehat, keperluan makan, keperluan minum semua dapat. Ayat 20 pula Allah kata apa? Muttaqiina ala sururim masfufah. Kamu pula diberikan satu sofa, tempat berbaring lah. Macam satu tahta yang kamu duduk. Kalau kita hari ada satu rumah untuk kamu berehat-rehat. Ini semua keperluan peribadi kan, individu dapat. Dapat rumah, dapat makan, dapat minum, dijamin terselamat daripada bahaya, mudarat dan sebagainya. Nikmat peribadi dapat. Sekarang Allah tambah lagi nikmat, iaitu Allah beri nikmat pasangan. Sebab itu Allah kata wa zawwajnahum bihurin in. Dan mereka tu dikahwinkan dengan bidadari. Nikmat individu dapat, sekarang bertambah dengan nikmat pasangan hidup. Okey, nikmat pasangan hidup. Okey, tengok ayat berikutnya. Yang ini kita nak sentuh ni ayat 21 ni. Dalam syurga Allah, Allah tambah-tambah nikmat. Nikmat individu kamu dapat, nikmat berkahwin pun dapat. Kamu dapat nikmat berpasangan. Sekarang ni Allah kata apa? Tengok ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Allah kata orang-orang yang beriman daripada zuriat keturunan kamu yang beriman, alhaqna bihim, kami akan jumpakan kamu, hubungkan kamu, dudukkan sekali kamu ni dengan zuriat-zuriat keturunan kamu, dengan keluarga kamu, dan kami tidak akan mengurangi amal-amal pahala kamu. Apa maksud daripada Allah Ta'ala? Bila penghuni syurga ni dia masuk syurga, dia dapat makan, dia dapat minum, dapat rumah, dapat pasangan, kahwin dengan bidadari dan sebagainya. Setiap penghuni syurga ni dia akan kata apa? Mana isteri saya, mana anak-anak saya dan mana ibu bapa saya. Dia tanya mana ibu bapa dia, isteri dia dan anak-anak dia. Dia akan tanya. Lalu Allah Ta'ala akan hubungkan mereka dan bertemukan mereka semula. Apa pengajaran kita nak nampak di sini? Tengok penghuni syurga, sifat mereka ni, walaupun mereka ni telah dilimpahkan dengan kenikmatan, kemuncak nikmat dalam syurga, mereka tak pernah lupa kepada keluarga dia. Mereka tak pernah lupa pada mak ayah dia, pasangan dia, anak-anak dia. Bahasa kita hari ni apa? Penghuni syurga ni dia tak selfish. Dia tak pentingkan diri dia sendiri. Jadi sifat penghuni syurga di dunia, dia tak pentingkan diri dia. Dia sentiasa ingat pada ibu bapa dia, pasangan hidup dia dan anak-anak dia. Sekalipun dia ni berdakwah, dia tak pernah abaikan keluarga dia.
Sekalipun dia ni beribadah, dia tak pernah tinggalkan ahli keluarga dia. Okey, kita sibuk ni belajar ni, saya minta maaf kan saya sebab awal tadi kan. Kita sibuk belajar ni, belajar ni, kita lupa kita ada tanggungjawab di rumah kita. Sebab ini tetap lagi adalah keutamaan kita. Sebab iblis ni, dia kalau dia tengok kita ni dah tak boleh nak dihalang-halang dah, dia galakkan kita. Tapi dia suruh kita buat dosa lagi satu, iaitu abaikan tanggungjawab kita. Okey? Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, kama kafa bimar'in ithman an yudayyi'a man yaqut. Kata Nabi SAW, cukuplah dikira berdosa apabila seseorang itu mula melalaikan daripada orang yang dia tanggung. Okay, dia mula tinggalkan tanggungjawab dia. Okay. Kita ingat kita beribadah ni, berdakwah ni ke syurga Allah. Rupa-rupanya kita halau diri kita masuk ke neraka Allah sebab kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada orang-orang sekeliling kita. Ini satu ingatan kepada kita semua. Okay. Jadi penghuni syurga di dunia ni, sifat dia tak pentingkan diri dia. Kalau dia beribadah, dia ajak orang lain beribadah. Ajak anak-anak dia beribadah. Kalau dia gembira, dia nak isteri dia gembira, suami dia gembira, anak-anak dia gembira. Dia macam tu, sifat dia macam tu. Sebab dalam syurga Allah, bayangkan dia dah berkahwin dengan bidadari. Dia dah dapat nikmat itu, dia dapat nikmat ini, dapat makan, dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Apa dia buat? Dia tanya Allah Ta'ala, wahai Allah, mana mak bapak saya, isteri saya, anak-anak saya. Sebab dia tak nak dia duduk seorang-seorang dengan nikmat ni. Dia nak bersama dengan keluarga dia. Dan Allah kata, alhaqna bihim zurriyatam. Semua tu Allah kumpulkan. Para ulama tafsir kata apa? Kalau dia masuk syurga, dia dah duduk dalam syurga ni. Lalu, keluarga dia yang dia cari-cari itu, keluarga tu duduk di syurga yang paling bawah. Semua ahli syurga tu dia upgrade, naik ke syurga yang tertinggi, duduk dengan dia. Bayangkan ibu kita hari raya, berkumpul ramai-ramai ni, waktu kita berkumpul, kurang seorang ahli keluarga kita. Seronok ke tak seronok? Kita akan rasa macam tak cukup, tak sempurna. Allah tak izinkan perasaan sedih tu berlaku kepada penghuni syurga. Allah tak izinkan. Allah tak nak ada rasa tak sempurna, Allah tak nak ada rasa kesedihan pada penghuni syurga. Jadi Allah raikan. Mereka akan dihimpunkan semua, masuk dan duduk bersama-sama di dalam syurga Allah. Sebab itu Allah kata tadi, ayat sebelum tu Allah kata apa? Muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka ni akan duduk di atas tahta dia dalam keadaan tersusun. Maksudnya dia duduk dekat-dekat. Dia duduk dekat rapat-rapat ni. Semua ni akan berkumpul bersama-sama dengan penghuni-penghuni syurga yang lain. Iaitu daripada kalangan ahli keluarga dia. Nikmat ni, nikmat Allah bagi. Dan nikmat ni adalah kepada ahli keluarga yang lain. Okay, nikmat ni adalah kepada ahli keluarga yang lain. Sebab apa? Ahli keluarga yang lain dapat nikmat iaitu syafaat, mereka semua di-upgrade duduk di syurga yang tertinggi. Contohlah mak ayah dia duduk syurga yang tertinggi, dia request, saya nak jumpa dengan mak ayah dia, semua naik duduk kat syurga yang tertinggi. Semuanya dapat. Okay? Jadi kita kena usahakan daripada dunia. Allah Ta'ala sentiasa memberikan kenikmatan tu. Bayangkan kita berhari raya macam mana? Ini sebab kita nak cerita pasal Ramadan tadi kan. Kita berhari raya tu, hari pertemuan tu paling nikmat. Hari pertemuan tu paling nikmat. Hari perpisahan tu paling sedih. Tapi dalam syurga tidak ada lagi perpisahan. Semuanya adalah hari pertemuan demi pertemuan. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi Allah bagi syarat. Tengok ayat tu. Kullum ri'im bima kasaba rahin, kata Allah. Setiap seorang tu terikat dengan amal yang mereka lakukan. Maksudnya, dia beramal, tak ada orang tanggung dosa dia, tak ada orang tanggung amal dia. Walaupun dia boleh upgrade, naik ke syurga tertinggi dengan keluarga dia, tapi dia bergantung pada amal dia. Maksud, amal dia apa tuan-tuan? Perkataan rohin tu adalah cagaran, pajak gadai. Cagaran, kita istilahkan apa? Kan kita sebut ar-rahnu kan? Ar-rahnu, pajak gadai. Rohin tu, iaitu pajak gadaian dia adalah pada diri dia. Okay? Kalau kamu nak dapat tempat ni, kamu kena pastikan kamu ni qualified untuk masuk syurga dulu. Kalau kamu tak masuk syurga, kamu tak boleh upgrade macam tu. Macam kita lah, nak naik business class, nak duduk dengan mak kita, naik business class dalam kapal terbang. Benda yang paling utama sekali, kamu kena ada tiket kapal dulu. Boarding pass mesti ada. Kalau boarding pass tak ada, kamu tak boleh upgrade.
Kamu ada boarding pass, kamu duduk kat ekonomi. Di business class ada ibu bapa kita, ada ruang kosong. Okey, kamu boleh naik. Syaratnya mesti ada boarding pass. Jadinya syarat kita sekarang ni semua orang kena layak masuk syurga dulu. Dan lepas tu bukan kerja kita dah. Allah Ta'ala akan upgrade, semuanya akan berkumpul di tempat yang sama. Sebab itu kita beribadah, berdakwah, beramal soleh, jangan pentingkan diri sendiri. Bawa ahli keluarga kita sama-sama. Nak jamaah, kejut suami kita. Jemaah bang, belajar bang. Ajak anak-anak kita sebab kita nak jumpa mereka sama-sama. Tapi kalau mereka tak masuk, kita macam mana nak jumpa dengan mereka? Tak dapat. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, inilah salah satu peluang yang ada masih lagi dekat dunia ni untuk kita rebutkan agar kita dipertemukan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat-ayat lepas tu lagi menarik ibu-ibu, tapi kita tak ada masa nak bincang. Okay? Cumanya saya nak sebutkan satu, mungkin ada antara kita kata macam ni, kalau macam tu anak-anak paling untung lah. Anak-anak paling untung. Kenapa untung? Dia beramal sikit, mak bapak dia beramal banyak, akhirnya dia upgrade ni atas. Tak juga sebenarnya, tak. Sebab ada satu hadis Nabi kata apa? Innallaha la yarfa'u darajat li'abdis salih. Allah ni dia akan angkat darjat hamba dia yang soleh. Iaitu di dalam syurga nanti. Allah akan angkat darjat hamba di dalam syurga nanti. Fayaqulu, sampai hamba yang dinaikkan darjat ni, hamba ni tanya pada Allah. Dia kata apa? Ya Rabbi anna li hadhi. Dia kata, wahai Allah, kenapa aku dapat nikmat ni? Kenapa engkau upgrade aku punya syurga ni? Allah kata apa? Bi istighfari waladika laka. Sebab kamu naik kedudukan ni, naik makam dalam syurga ni adalah kerana istighfar daripada anak kamu. Anak kamu beristighfar untuk kamu dan kamu diampunkan oleh Allah, kamu naik lagi kamunya kedudukan dalam syurga. Jadi, ibu bapa dia masuk syurga duduk tempat yang paling tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sebab dengan amal soleh anaknya doakan dia, anaknya bersedekah untuknya, anaknya buat badal haji untuk dia, anak dia buat sedekah jariah untuk dia, anak dia beramal dengan ilmu yang dia pernah ajar, naikkan kedudukan ayah dia. Jadi bila anak tu masuk syurga Allah, amal tak banyak pula. Jadi anak tu Allah upgrade duduk dengan mak bapak dia. Adil tak Allah? Adil. Ini Allah Ta'ala. Okay? Inilah Allah Ta'ala. Sangat adil. Okay? Dan itulah pertemuan yang Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan-kenikmatan ini kepada setiap penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, saya berhenti di sini. Wallahu a'lam. Okay, saya serahkan kepada Bonda, silakan. Alhamdulillah Ustaz, nak buka soalan ke Ustaz Rash ni? Ada soalan ke? Satu je kalau ada satu je. Kok lah ada yang nak tanya. Silakan. Ada tak yang nak tanya soalan? Kalau tak ada, kita tutup. Tak ada? Okay. Syok dengar dah habis kata Intan. Oh ya ke? InsyaAllah. Okay. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat latih dirilah untuk bercucuk tanam, menuai dan kemudian kita mengutip hasil yang banyak di akhirnya insyaAllah. Jom sama-sama rebut peluang beramal ibadat di bulan haram nanti insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Izinkan saya buat sedikit hibahan Ustaz untuk kuliah malam ni. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib. Pada pukul 9 malam Talaki Al-Quran JNI bersama Al-Fadilah Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh. 9.15 kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu, kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.